Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para penonton yang dikasihi sekalian, bertemu lagi kita dalam rancangan Semuka. Tagline kita ialah tampil terang. Bersama kita pada kali ini ialah tetamu yang tidak asing pada rakyat Kelantan, ialah Yang Berhormat Dr. Haji Izzani Hussein, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Kelantan. Apa khabar Yang Berhormat Dr.? Alhamdulillah. InsyaAllah musim-musim kita lihat COVID, suasana banjir ini, kita doakan mudah-mudahan Kelantan kita ini terus selamat Dato' ya. InsyaAllah. Sama-sama doa. Yang pertamanya YB, berkaitan dengan kempen Kelantanku Bersih. Kalau kita lihat dari sudut agenda kebersihan sendirilah, keceriaan dan juga penghijauan sekarang ini sedang memang giat lah, bermula daripada YB meneroji portfolio Kerajaan Tempatan ini, dan kita lihat bagaimana termasuk yang terbaru ialah pembelian lori kompakter dan juga roro, pemulihan Zoom ini di Kuala Kerai dan beberapa taman-taman lain di bawah pihak PBT. Jadi kalau kita tengok dari sudut belanjawan Kelantan 2021 pun memang dari sudut memperkasakan agenda Kelantanku Bersih. Jadi untuk permulaan ini boleh YB jelaskan tentang iltizam, komitmen dan harapan dari pihak kerajaan negeri sebenarnya untuk kepada rakyat Kelantan bagi memastikan kempen Kelantanku Bersih ini dapat diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya mengucap syukur setingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan program hari ini. Terima kasih kerana bertandang ke portfolio saya ni. Sama-sama. Okey, beralih kepada perkara yang dibincangkan tadi, ialah pertamanya mengenai kempen Kelantanku Bersih. Alhamdulillah, kerajaan sebaik saja pilihan raya ke-18 PRU 14 tahun 2018 melihat bahawa agenda kebersihan adalah sesuatu yang mesti dilaksanakan. Adakah sebelum ini tidak dilakukan? Sebenarnya agenda kebersihan Kelantan ini sentiasa ada. Dan satu ketika kita pernah mendapat, MPKB kita mendapat anugerah tertinggi daripada kerajaan Jepun pada masa itu, dari sudut pengurusan sampah. Kemudian berlaku sedikit bukan masalah juga. Dia berlaku antara kita nak guna akhtan 72 untuk alam flora untuk kita swastakan kepada alam flora sebenarnya. Jadi benda tu agak lama. Oleh kerana pada masa tu antara terima dan tak terima tu satu perbincangan yang panjang. Jadi perancangan tu jadi terhenti sekejap pada masa itu. Jadi pada 2018 baik saja selepas PRU 14, kita meletakkan agenda Kelantanku Bersih ini sebagai agenda utama dengan cuba membawa satu pendekatan di mana kerajaan dengan rakyat berpisah tiada. Maknanya dengan konsep yang Allah Ta'ala sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita naknya kalau boleh kerjasama di antara rakyat dan kerajaan ni mesti digembelingkan, barulah kita dapat menghasilkan satu suasana yang bersih. Maknanya kita nak dua perkara paling kurang. Pertama, perubahan sikap rakyat terhadap kebersihan dan juga efisiensi kita dalam kutipan pengurusan sampah. Dua perkara tu. Dan setelah kita merasmikan agenda Kelantanku Bersih, kata silap saya lebih kurang April 2018, maka bermulalah agenda-agenda kita dengan tagline kita jupuk sapah kutik, jangan tahu sapah koksir, dengan kempen Kelantanku Bersih. Yang saya pada ni juga ingin merakamkan terima kasih kepada Papisma sebenarnya. Papisma antara NGO yang awal jumpa dengan saya dan berbincang bagaimana. Walaupun kita sudah ada agenda kita, tapi NGO ini masuk untuk berbincang sama. Jadi timbullah kita letakkan Kelantanku Bersih. Jadi selepas itu kita buat program-program gotong royong yang pelbagai. Program tu misalnya kata Ria Sakusa.
sambil-sambil riyadhah, kutip sampah, bawa keluarga dan sebagainya. Peringkat awal. Riasa kusa, maknanya riyadhah sambil kutip sampah kita buat. Kemudian kempen gotong royong semakin besar dan penglibatan PBT, penglibatan setiap PBT dan sebagainya dirancang sebegitu rupa. Alhamdulillah. Dengan kempen-kempen yang kita lakukan, saya perhati ada perubahan di minda masyarakat. Walaupun tidak sepenuhnya, tetapi kita boleh melihat bahawa masyarakat berubah ataupun paling tidak alert pada kempen Kelantan Bersih. Di pihak kerajaan kita perlu menyediakan infrastruktur yang semakin baik, infrastruktur yang lebih baik. Maksudnya kita kena cukupkan lori, cukupkan tong sampah dan sebagainya. So bila tahun yang 2018 tu kita guna bajet yang sebelum tu hanya 6 juta. So untuk 2020 kita telah meningkatkan bajet untuk kebersihan saja ini adalah 10 juta. Kita meningkat lebih kurang 4 juta. So dengan 4 juta itu kita cuba kita melihat dari aspek infrastruktur untuk program kebersihan kita, dan seperti disebut tadi, maknanya kita telah berjaya membeli lori kompakter, membeli tong sampah roro dan tong kompakter dan sebagainya. Jadi kita melihat benda tu kita tak boleh nak beli setok, kita kena staggered. Kita kena tengok kemampuan keuangan kita dengan portfolio-portfolio yang lain juga. Dan sebagai ini, saya juga kata tahun ini juga kita meneruskan dengan bajet yang lebih tinggi, yakni dua aspek yang kita cuba tonjolkan untuk 2021. Pertamanya menambahkan lagi bilangan lori dan tong-tong sampah yang sepatutnya kita ada. Walaupun pada hasratnya saya tidak berasa suka gemar meletakkan tong sampah di jalan-jalan protokol. Kerana bagi saya tong sampah itu adalah sampah. Adalah sampah. Yang saya nak kerjasama sangat dengan rakyat ni, pertamanya tolonglah letak sampah dalam tong. Kalau dia lipoh kerana lambat sikit, tak apa, sebab kita dalam perancangan untuk menambahkan tong sampah. Itu satu. Yang kedua, letak dalam tong sampah, kalau boleh kita separatekan sampah tu, asingkan sampah itu, lagi baiklah. Okay. Jadi yang kedua, jadual. Kalau boleh kita, masyarakat kita kena ada disiplin sikit. Maknanya janganlah kita buat sampah tu 24 jam. Ikut berasa kita nak buat. Kita nak buat pukul 8, pukul 9, pukul 10, ikut. Jadi dia menyusahkan, dia tengok tak comel. Kita dalam kita nak buat kebersihan, agenda kebersihan kita pernah buang semua tong sampah. MPGP, semasa saya di majlis tahun 95 tu, kita buang semua tong sampah. Kerana bagi kita, tong sampah tu sendiri, kadang-kadang fizikal dia, kadang-kadang ada orang pergi bakar, kadang-kadang dan sebagainya, fizikal dia tidak comel, dia macam sampah. So, kita ambil di setengah-setengah negara bahawa kita tidak letak tong sampah di tengah jalan, dengan syarat masyarakat kita buang sampah pada masa yang kita tentukan. Setelah dia berjalan hampir 6 bulan, kita terpaksa tarik balik. Terpaksa U-turn balik. Kerana masyarakat kita tidak patuh kepada masa buang sampah. Jadi kita letak balik tong sampah, dan di tong sampah kita tulis pula masa buang sampah. Jadi kalau masyarakat kita boleh buang sampah antara pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi, pukul 7 malam hingga 10 malam, dia akan berlaku sedikit je. Dia akan berlaku satu perubahan yang agak besar dari segi jadual itu sendiri. Itu satu. Jadi nak tak nak, komitmen antara kerajaan dengan kerjasama ni sangat perlu dalam agenda kebersihan kita. Satu. Yang kedua, di komuniti setempat pula, mestilah ada satu kesedaran di kampung-kampung, di komuniti-komuniti itu untuk mengembelingkan tenaga supaya kampung kita nampak bersih, apa semua sekali nampak bersih lah. Tu antara yang saya perlu. Yang kedua, tahun ni pula selain daripada tu, kita juga cuba untuk meningkatkan keceriaan di bandar, keceriaan di taman, dan juga tempat-tempat rekreasi yang ada. Sebab kita kira antara elemen kebersihan ni adalah keceriaan. Itu dia. Gitu setakat tu dulu lah. Untuk YB. Untuk seterusnya, saya cuba pergi pada kita sekarang ni tidak boleh lari pada manifesto lah. Dan memetik pada manifesto PAS Kelantan untuk PRU yang ke-14
ada dalam kalau kita refer pada tawaran yang ke-8 YB, ada disebut tentang memperbanyakkan program kebersihan, taman rekreasi keluarga, pendekatan Kelantan bersih. Cuma ada dua yang kalau boleh YB untuk ulas yang agak menarik perhatian sekarang ni, ialah yang pertama tentang mewujudkan anggota Polis Sejahtera Syariah. Di bawah PBT, di pihak bawah penguasaan PBT lah. Okay. Dan yang kedua iaitu menyusun atur gerai makanan. Ini bagi memenuhi Kelantan yang disebut sebagai anjung selera negara. Okey, mengenai polis syariah. Polis syariah ataupun polis sejahtera yang kita nak, inilah hasrat kita untuk kita menangani masalah-masalah gejala sosial. Untuk sebelum pada pemwujudan sebelum ni pun dalam semasa pun melalui penguatkuasaan MPKB bersama dengan Jabatan Agama Islam semua sekali PDRM, kita buat satu jawatan kuasa di peringkat PBT yang sentiasa buat perkara-perkara ni. Namun demikian, untuk mewujudkan program ataupun mewujudkan polis sejahtera syariah di bawah PBT ni, untuk tujuan penguasaan, kita tidak dapat lagi laksanakan buat masa ini kerana punca kuasa. Punca kuasa yang terhad di bawah Akta Kerajaan Tempatan, yakni Akta 171, Akta Perancang Bandar 172 dan Akta Parit Pembangunan Akta 133. Walaupun demikian, pada tahun 2021 ini insya-Allahnya melalui pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri telah mewujudkan bahagian penguatkuasa negeri Kelantan, dan penumbuhan ini telah mendapat kelulusan pihak berkuasa negeri, dan kita telah mengambil pegawai penolong setiausaha khususnya nak melihat dalapan aspek ini. Kita cuba sedaya upaya, walaupun tidak ada tu, tapi kita cuba juga untuk mengadakan, untuk membendung gejala sosial melalui ruang-ruang yang kita ada lah. Itu Allah Alam. Baik, khususnya YB, rasanya kalau tak sempurna kalau kita tidak ulas dan sentuh belanjawan Kelantan 2021. Yang baru ni antara yang dibentangkan ialah disentuh konsep livable cities. Jadi mungkin YB boleh terangkan konsep, bagaimana konsep dan persediaan kerajaan negeri ke arah itu. Livable cities ni pada pandangan saya ialah Kota Baru Bandaraya Islam itu sudah mencakupi. Okey, Bandaraya Islam kita kena lihat dari segi konten dia, dari segi apa dia sebenarnya Bandaraya Islam. Maknanya sebuah bandar ilmu. Mana sistem pendidikan kena baik, sistem kebersihan kena baik, pembangunan kena teratur, infrastruktur dan kesemua ni itulah Islamnya pun. Jadi bagi saya livable cities ini ialah sangat cocok dengan membangun ataupun dengan dasar kerajaan membangun bersama Islam, dan juga cocok dengan MPKB, BRI. Semua ni sudah merangkumi, dan kita dalam proses ke arah itu. Kita ke arah itu, dan kita learning, kita sedang merancang untuk Islamic City di Tunjung. Di Tunjung. Sudah ada yang menjadikan masjid sebagai satu fokus utama, dengan satu perancangan yang komprehensif di Bandar Baru Islamic City di Tunjung. Ini antara benda yang sangat besar kita rasa akan berlaku di Kelantan, insya-Allah. Kita nampak komitmen daripada kerajaan sangat sungguh dalam ni. Cuma tunggu PT dan sebagainya. Tapi konsep paper ke apa semua tu telah pun kita setujui untuk diimplementkan. So kalaulah di Bandar Baru Islamic City di Tunjung ini menjadi satu permulaan dirancang daripada awal untuk konsep bandaraya Islam ataupun livable city, so whatever kita nak panggil lah, insya-Allah dia akan menjadi satu model untuk seluruh Kelantan, insya-Allah. Baik Abi, seterusnya kita beralih pada portfolio tentang perumahan lah. Perumahan. Jadi kerajaan negeri pernah sasar sebelum pada ni untuk menyediakan 5,000 unit rumah dalam tempoh sepenggar dengan kerjasama daripada pelbagai pihak lah. Cuma kita tengok dalam peruntukan belanjawan 2021, peruntukan 15.48 juta untuk rumah awam mampu milik
termasuk 10 juta di Munduk Susu dan 15.26 juta di Padang. Jadi boleh Yang Berhormat Doktor perincikan tentang perumahan rakyat ini. Okey. Alhamdulillah, pertamanya saya ucap syukur dan sebenarnya kita perlu ucap terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Menteri Besar kita ni. Mempunyai pandangan yang begitu, bagi saya sangat hebatlah pandangan ni, dengan hasrat ni sendiri, kerana kita tahu antara perkara basic need, keperluan utama ialah rumah. Rumah ni adalah satu keperluan yang sangat mendesak, di mana di situlah bermulanya kehidupan, nak rangka kehidupan dan sebagainya. Dan alhamdulillah, dalam tempoh tersebut, rumah-rumah yang dibuat oleh pelbagai pihak, sama ada daripada RMMK, Rumah Mampu Milik Kelantan, daripada rumah PPR, SPNB, telah mencapai sasaran, iaitu 5,000 lebih dah. Hampir 5,400 atau 5,500 lah, lebih kurang. Dan tak termasuk lagi perancangan-perancangan yang kita sedang laksanakan. Okey, projek di Badang oleh kerana benda tu kosnya hampir 50 juta dan subsidi kerajaannya hampir 24 juta. Jadi melalui 2 tahun perancangan, tahun ni insya-Allah, dan projek pun sudah baru ni kita nampak agak lambat sikit projek di Badang, dan alhamdulillah buat masa ni sedang berjalan dengan rancaknya, dan kerajaan telah masukkan duit untuk subsidizekan perumahan tu. Jadi alhamdulillah Badang akan jadi baik, insya-Allah akan siap pertengahan tahun depan kot. Insya-Allah. Tu. Sepatutnya kalau semua berjalan baik, kita sudah bulan 12 baru ni, kita boleh launch. Tapi ada sedikit masalah teknikal dari sudut suap tanah dan sebagainya. Jadi oleh kerana tak berlaku nak swabbing tanah tu, kita akan kerajaan ambil keputusan untuk kerajaan bayar terus, dan insya-Allah benda tu berjalan dengan baiklah. Begitu juga dengan Munduk Susu akan dilaksanakan oleh PMBK dengan komponen-komponen mengikut dasar Rumah Mampu Milik Kelantan. Dan hari ini pula kita berjumpa dengan SPNB hari ini juga bincang, dan saya cuba menawarkan ataupun berbincang mengenai satu tanah di Panji, di rumah transit Panji, yang rumah tu sendirinya dari segi audit duduknya tak diduduk dah, rumah lama dan sebagainya, dan boleh jadi kita akan berbincang dengan SPNB macam mana tanah tu kalau kita boleh usaha sama dengan SPNB. Dan PMBK juga dah merancang untuk buat rumah mampu milik di Kok Lanah. Ni hak baru, hak tahun ni pula ni, hak baru kita rancang. Jadi secara asasnya insya-Allah perumahan ni seperti mana dalam manifesto tu terlaksana. Cumanya masalah kita ada sedikit masalah kitanya ialah bila kita buat rumah mampu milik dengan syarat-syaratnya, bila kita buat pemilihan, yang masalahnya ialah pemilik ini tidak bankable, maknanya bank tak lepas. Kerana pertamanya gaji, yang keduanya tak ada dokumen bank tak ada, dan peniaga tak ada, dokumen pendapatan semua tak ada. Menyebabkan nama-nama yang kita bagi itu dia tak dapat. Jadi sebab tu kadang-kadang rumah siap dah. Jadi macam kita di Pasir Ganda baru ni, setahun lebih rumah tak boleh nak bagi. Tak nak bagi kerana orang-orang yang kita pilih tidak diberi kelulusan oleh bank. Itu masalah yang kita hadapi. Dan satu lagi saya sangat, ialah benda yang sama berlaku di SPNB ni kita juga, ialah kerjasama daripada rakyat kita ni. Kita beri rumah sewa dengan kadar 100 riyal pun setengahnya tidak bayar. Satu, lalu murah. Tidak appreciate kau, tidak bertanggungjawab, itu satu hal. Yang kedua, dia sublet, dia sewa kat orang lain pula, itu satu hal pula. Jadi banyak perkara yang orang kata, sebab tu saya sebut awal tadi, apa-apa kejayaan pun kerjasama daripada kerajaan dan rakyat sangat penting. Maknanya sangat penting. Barulah hasrat kerajaan itu bersama dengan rakyat tu jadi molek, insya-Allah. Baik Abi, berkaitan dengan perumahan juga, kita nak berbalik pada manifesto lah sebenarnya. Saya petik di sini Wabi, dalam tawaran ketiga manifesto PAS Kelantan, memperkasa pembinaan rumah untuk rakyat, merangkumi program rumah du'afa di setiap dun, tawaran tapak rumah di bawah harga pasaran, keutamaan pemilikan rumah kepada armalah dan OKU, program kenang budi
yang bertujuan untuk membantu ibu bapa memiliki rumah dan penubuhan tabung amanah perumahan negeri. Jadi boleh YB ada ceritakan perkembangan tentang tawaran ini. Hak ni pun ni lah hasrat kerajaannya untuk membantu golongan apa panggil miskin tegah. Cuma juga dia dengan hasrat kerajaan itu payah juga sebenarnya nak laksanakan benda ni. Pertamanya bila kita jumpa dengan orang yang miskin tegah, kita tak ada tanah. Bila tak ada tanah, kita tak boleh nak buat mana tak ada tanah. Kerajaan sendiri pun tidak ada tanah. Jadi dalam bab ni kita berbincang, kerajaan berbincangnya cuba mengenal pasti tanah-tanah reja mana-mana ada tu, sama ada skala besar, skala kecil, kita cuba dapatkan tanah. Itu satu perbincangan. Yang keduanya, kita duk fikir dalam perumahan-perumahan RMK ni, rumah mampu milik Kelantan yang akan kita bina nanti, kita cuba serapkan komponen rumah du'afa dalam tu. Jadi kalau boleh rumah RMK ni, kalau kita buat banyak rumah du'afa, tak balik modal. Kena subsidi banyak sebab ialah kos pembangunan, pembangunan itu sendiri pun tak cukup dah, subsidi dah, harga tanah lagi ke apa semua sekali subsidi. Jadi kitanya cuba masuk komponen kalau boleh, sebab diperuntukkan setiap wakil rakyat 3 buah rumah setahun untuk rumah du'afa. Jadi kalau kita boleh masukkan komponen rumah du'afa dalam mungkin dalam 10 butir untuk satu parlimen pun, at least kita boleh dah ambil betul-betul miskin tegah letak situ. Itu hasrat kitanya. Jadi seperkara lagi, dengan keuangan kita cuba nak bubuh tabung apa tadi? Tabung amanah perumahan tabung negeri. Amanah perumahan negeri. Cita-cita kita besar nak buat tu. Dan kita telah berbincang dengan bank dan apa semuanya supaya orang yang tidak bankable tadi melalui satu tabung. Tabung maknanya tabung untuk orang panggil collateral untuk mendapat pinjaman, dan kita ada semacam collateral gitu. Tetapi supaya kita maklumlah, masalah keuangan ni juga satu masalah yang agak meruncing. Kitanya macam ada pendapat dengan keuangan kita. Kita macam hak bawah ni, kita mendapat lebihan pendapatan 100 juta lebih, dan kita juga membelanja lebih 100 juta daripada tahun sebelumnya. Maknanya bukannya kata kita ni ada surplus dengan kita tidak belanja, kita berbelanja lebih. Tetapi masalah kita ni dalam merancang keuangan ni ialah duit tu dia mari akhir tahun. Yang akhir tahun kita tak boleh nak itu. Jadi kitanya setakat hari ni kita cuba untuk bawa tabung tu ada, tapi PT tak ada lagi. Tabung tu wujud dah, tapi tak itu lagi untuk tu. Jadi insya-Allah kita rasa, kita haraplah dengan hubungan baik kerajaan negeri, kerajaan persekutuan apa semua, ada perkara-perkara yang sebelum ni yang kita sedang tuntut apa semua ni, misalnya kita tuntut royalty ataupun duit tunai petroleum dan sebagainya ni, kalaulah benda-benda ni menjadi menjadi realiti, banyaklah perancangan-perancangan yang kerajaan buat tu boleh dilaksanakan. Idea ada, perancangan ada, kesungguhan ada, tetapi kita tersekat sedikit dengan kemampuan keuangan. Jadi saya rasa ni kita kena honest, kita kena jujur di sana. Walaupun secara pemikiran, secara semuanya kita nak buat ni, kita terancang dengan baik, tapi ada sekatan. Macam juga, ialah portfolio lain pun begitu juga. Mana sekatan tu duduk situ. Itu. Jadi hasrat kita, nombor satu sekali, hak kita nak buat 5,000 butir rumah telah mencapai hasrat dia. Dan dalam perancangannya ada lagi rumah du'afa kita buat lagi. Dia tujuan tubuh tabung tu ialah untuk buat rumah je. So, kalau boleh buat rumah dah tak ada masalah apa-apa. Okey, tu dia. Baik, khususnya YB nak beralih kepada portfolio kesihatan lah. Dan situasi negara dan dunia masih lagi dilanda pandemik. Jadi untuk tahun lepas lah YB, tahun 2020, bila kita melihat cabaran yang cukup besar lah pada khususnya di Kelantan kita, di rakyat dan juga negeri dalam hadapan dengan ancaman COVID-19 yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ni. Dan pengenalan norma baru yang memang kita tahu saling berkait rapat, sama ada isu kesihatan dan isu kerajaan tempatan.
Jadi bila setahun, hampir setahun lah berlalu COVID ini, dan kita lihat pada hari ini agak kesnya kembali memuncak. Jadi boleh YB muhasabah tentang pengamalan norma baru pada rakyat Kelantan kita ini. Dan kita lihat pun kluster di Kelantan kita pun bertambah dalam mutakhir ini. Dan ialah memang Facebook YB pun sendiri pun memang kita akui memang dirojok oleh rakyat dan sentiasa menanti-nantikan perkembangan COVID di Kelantan. Boleh YB berikan nasihat ataupun muhasabah lah kepada rakyat. Okey, COVID-19 ni, virus ni adalah coronavirus. So coronavirus ni, mari sebelum pada ni kita ada MERS-CoV. Kemudian kita ada SAR, Severe Acute Respiratory Syndrome, disease kan. Kita ada SAR. Kemudian mari COVID. Benda yang sama daripada coronavirus. Okey. Dan coronavirus ni untuk dua perkara tu, alhamdulillah di peringkat dunia, peringkat Kementerian Kesihatan kita boleh mengendalinya dengan baik. Walaupun coronavirus juga, tapi dia mari hot backing. Hot lagu lain sikit dari segi virulensinya, dari segi penyebarannya semua. Dan benda ni kena di seluruh dunia. Tak terkecuali dah di Malaysia. Dan kita tahu coronavirus ni cara penyebarannya melalui droplet, air liur dan air bersih dan sebagainya, melalui itu. Jadi oleh kerana benda tu berlaku dan kesannya agak serius, maka dia menjadi satu yang orang panggil satu benda baru yang kita tidak ada pengalaman untuk mengatasinya. Peringkat awal kita buat PKP, kita buat semua sekali tetapi bila kita buat PKP, masalah ekonomi jatuh dan masalah-masalah lain. Dan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan membelanjakan banyak untuk menyelesaikan masalah. Baik, kita dapat kontrol seketika penyakit itu, alhamdulillah, dengan semua frontliners kita. Tahniahlah pada mereka semua tu buat kerja habis, dan sampai ke peringkat dia juga menerima risiko kena COVID sendiri. Ada yang meninggal, tetapi COVID terus meningkat hari ini. Jadi hari ini kita tengok COVID mari dalam masyarakat, sudah berada dalam masyarakat. Bukan kluster mari sosok kluster, boleh kata sudah ada di mana-mana COVID buat masa ni. Jadi sebab tu kita tengok hari ni di peringkat negara, peringkat negeri, kes ni sudah jadi biasa. Hari ni kalau cek orang, boleh kata kemungkinannya ada tu tinggi. Cek ada sebabnya ada orang-orang yang mempunyai sistem imuniti yang tinggi, orang yang masih muda, tak ada apa tu penyakit-penyakit komorbid yang lain. Barangkali dia ada virus dia, cuma dia tak terkesan kerana tubuh dia lebih kuat daripada virulensi virus. Dan dia lebih baik. Tapi bagi orang yang umur tua, imuniti rendah, ada komorbid penyakit ke apa semua, orang ni boleh jadi kalau kena tu ada simptom demam dan sebagainya. Oleh yang demikian, kita tengok dengan perebakan ini, buat masa ni, situasi hari ini, untuk di hospital ni hari ini sudah hampir maksimum dari segi untuk rawatan COVID. Kerana itu kita terpaksa buka di pusat-pusat low risk center, tempat-tempat yang orang yang berisiko rendah. Jadi sekarang ni kita buka di Dewan Jubir Perak yang berjumlah 120 katil. Siapa duduk situ? Duduk situ orang yang positif COVID yang tidak ada simptom. Dan kita letak situ 10 hari, sehinggalah dengan kata lain kita letak situ sebagai kuarantin untuk orang yang asymptomatic positif COVID duduk situ 10 hari. Adakah benda ni memuncak akhir-akhir? Genak ke tak? Kita merasakan bahawa COVID ni akan terus menaik kerana duduk dalam masyarakat, dan kita kena terpaksa bersedia lagi tempat-tempat lain, sedang mengintai tempat lain. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan dah sampai ke di peringkat negara, benda ni terlalu dah habis nak lawan dah. Tak mampu lagi dah nak buka low risk center tu pun tak mampu lagi dah. Dan hari ni Kementerian Kesihatan Malaysia cuba nak buat warna kuarantin di rumah dah. Low risk di rumah. Mana pakai duduk di rumah, pantau di rumah je. Maknanya, dengan kata lain, kita kena hidup dengan COVID. Dan kita kena betul-betul dengan normal baru. Okey.
Oleh demikian, gapo ya lagi yang kita ada? Pilihan mana yang ada pada kita? Kita buat PKP pun tak boleh nak buat apa dah. Kalau kita buat PKP pun, virus duduk dalam PKP tu ya. Di setiap PKP, setiap ni sudah ada virus duduk kita. Jadi kalau kita buat PKP sekalipun, buat masa ini, bagi saya tidak menyelesaikan masalah. Satu-satunya yang kita anggap boleh menyelesaikan masalah ialah semua orang mesti mematuhi SOP. Itu je. Makna kita kena hidup dengan norma baru supaya kita semua contoh. Tetapi saya lebih suka kecek dari angle yang lain sikit. Maknanya apabila Allah menghantar sesuatu perkara bala, dia sebenarnya menghantar satu mesej untuk kita. Mesejnya paling tidak adalah mesej untuk kita berubah. Saya tak siulah dari sudut Allah Ta'ala ni, kita redha, kita boleh dosa, kita boleh pahala dan sebagainya, Allah Ta'ala naik darjat kita sebagainya. Itu satu aspek yang orang lain boleh ulas tu. Tapi saya nak tengoknya dari sudut apa yang Allah Ta'ala nak ayat, gapo positifnya. Selain daripada negatif, dia sakit, dia gapo sama siapa kau mati, itu satu hal. Tapi satu hal lagi, apa yang positifnya ialah sekiranya kita betul-betul mengikuti SOP atau kita mengikuti apa yang Nabi kita ajar. Jangan masuk tempat wabak. Orang dalam wabak jangan pergi tempat lain. Nabi kita ajar dengan jelas 1400 tahun dulu lagi ajar kita bagaimana kita nak mencegah penyakit berjangkit. Tetapi buat masa hari ini, kerjasama antara masyarakat dan kerajaan tidak berlaku. Tidak berlaku secara sempurna. Okey. Kalaulah kita ambil sebagai positif COVID contoh. Kita kata jangan pergi kedai ramai-ramai. Pergi sore nak beli. Ekonomi jalan. Tak. Kalau kita pergi ramai, tak. Kadang-kadang pengurusan keuangan tidak terkawal. Bila pergi ramai, anak nak go tu, orang Tino nak go ni, kita beli. Tapi bila dalam keadaan ni, kita pengurusan keuangan kita jadi lebih baik. Kita nak pergi, sebab kita nak pergi ke pasar, kita tak boleh pergi lama. Kita nak pergi sebentar yang boleh. Maka kita tulis kita nak beli ke apa satu. Bila kita tulis, kita merancang keuangan kita boleh berjimat di sudut keuangan. Kita tak beli koksi. Satu. Yang kedua, kita kata malam. Sampai pukul 10 malam. Kita cuba biasa dengan ni. Kita cuba sukakan dalam keadaan yang sedemikian. Dengan sendirinya, masa kita banyak di rumah. Keluarga kita boleh berhubung dengan keluarga. Boleh ke apa semua di rumah. Yang keduanya, kita cukup tidur. Tidur sendiri yang tak cukup ni boleh mendatangkan kesihatan mental, kesihatan inflammatory pada tubuh kita, menjadi stres dan sebagainya, menyebabkan imuniti kita rendah. Positifnya ialah bila kita di rumah, kita boleh mengatasi benda tu. Tubuh kita sihat, mental kita sihat, keluarga kita sihat. Kita tak buat lama koksi. Kita tak buat koksi. Dosa tak ada, buat ni tak ada. Cuba kita boleh tuliskan apa benda positif COVID yang Allah nak beri kepada kita ni. Apa dia? Kita tengok dalam angle positif. Satu. Yang kedua, kalau kita ambil dalam angle positif, kita bentuk norma baru untuk diri kita, sebenarnya kita hidup dengan suka. Kita cuba alih dari satu keadaan satu paradigma lain. Tapi kalau kita tak lari, kalau kita buat degil lah, kita buat degil, kita tak ada kerjasama, kalau kita kena buat, kena denda. Kena compound. Kena compound ni, apa dia kesannya? Psikologi, marah, stres, nak marah satu hal. Lepas tu risiko kita. Tetapi kalau kita pergi dengan pakai mask, di rumah, kita pergi dengan sebentar, kita pergi dengan suka hati. Kita tidak stres. Kita langgar nak tunjuk hero, tiba-tiba kena samir. Apa jadi? PT habis, sakit hati. Jadi saya je nak mengajak seluruh masyarakat, satu pilihan yang ada pada kita hari ini, satu-satunya pilihan yang ada pada kita hari ini ialah kena kita committed dengan SOP yang diberi. Satu. Itu pilihan pertama. Pilihan yang sengot kena buat. Pilihan kedua ialah kita kena pertingkatkan immunity diri kita. Kena gagah. Kita ngakume ni gapo-gapo, ngakume apa-apa sekalipun, influenza, ko TB, ko dengue, ko so whatever semua nyakit ni, kalau kita gagah pada dia, tak ada apa-apa lah. Tak kena nyakit lah kita je. Dari teorinya ialah bila kita lemah, kita boleh nyakit. Bila kita gagah, kita benih. Nak gagah kita tak adalah ciri-cirinya.
Pertama, makan yang seimbang, tidur yang cukup, jiwa yang tenang, stres yang tak ada, apa semua ni. Jadi kalau kita boleh baiki 2-3 perkara ni, selain daripada kita baiki, kita patuhi SOP, kita baiki kita sehingga kita jadi lebih kuat, lebih gagah, maka kita boleh berada dalam masyarakat bersama aja. Tu pun nasib baik COVID tu heavy umur dia 14 hari ya. Kan heavy umur sama panjang yang kita, letih. Itu satu. Besok lagi saya selalu buat perbandingan. Kita ajak kecil lagi, kalau sebut singa rimah tertakut dah ni. Pasal kita kenal rimah. Kita tengok fizikal rimah. Ni. Kalau ada rimah terlepas kota baru boleh 5 ekor. Lagu mana agak? Takut, pasal tak terbit ban dah. Dah. Kalau terbit pun terbit dengar kereta begini. Habis ataupun ada SOP kita. Nak terbit bandar kena ada SOP ni kerana ada rimah terlepas 3-5 ekor. Contoh dah. SOP yang kita pergi kereta jangan buka kereta kena bus screen ke apa semua adalah SOP tidak menyelamatkan kita. Boleh duduk dari rimah apa duduk game pun tak ada apa, aku buat cara aku kan. Begitu juga hari ni kalau kita memahami bahawa COVID ini bahaya, boleh menyerang kita, boleh menyerang orang, boleh pergi semua, maka kalau kita seolah-olah kita nampak COVID duk ngongak gitu dan kita nampak COVID duk gerak ngongak, kita nampak bahaya dia bertaring ke apa semua sekali. So kita turutlah SOP yang KKM buat ni. Dengan dia insya-Allah kerjasama ni kalau ni saya pun kalau ni Tuhan marah benar tapi biarlah kalau juga kalaulah semua kita ni mematuhi SOP setakat sungguh-sungguh kita, saya jangka dalam masa 2 minggu tu sebulan kes ni akan turun balik, kita boleh menang, kita boleh menang, insya-Allah kita boleh menang. Kesemua ni bendanya saya terbaca kemarin saya baca kemarin kisah Ar-Rabi' bin Sulaiman. Orang panggil slow learner. Ni. Kalau bahasa orang kata benar lah dia ni. Lagu mana Imam Syafi'i dengan Ar-Rabi' ngajar. Lepas ngajar Imam Syafi'i tanya Rabi' faham ke tak? Dia kata tak. Ajar lagi, tak faham lagi. Ajar lagi, tak faham. Sampai 40 hari ajar. Tak faham cukup. Maka Ar-Rabi' katanya Imam Syafi'i ginilah aku ni kalau bahasa boleh lah. Aku nak beri supaya budak nak curah ilmu kamu ni supaya beri susu ke budak orang lapar. Tapi tak boleh. Jadi Imam Syafi'i kata ke dia ginilah, berdoalah kepada Allah sungguh-sungguh supaya Allah Taala beri kefahaman, beri apa kamu. Dan Ar-Rabi' ni jadi hamba Allah yang sangat baik. Dia beribadah pada Allah, dia mohon agama. Akhirnya Ar-Rabi' ni menjadi manusia. Kalau kita baca kan maknanya dia jadi ulama. Apa tu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang paling utama, paling hebat daripada seluruh learner benar kita. Gapo anak rakyat hari ni ialah daripada cerita tu ialah pertama Imam Syafi'i sebagai guru dia ada satu kemahuan yang tinggi untuk anak murid dia berjaya. Ar-Rabi' juga mempunyai satu kemahuan yang tinggi untuk dia jadi cerdik. Apabila dua-dua tu bersungguh tak berjaya, dia balik ke punca asal dia. Punca kuasa asalnya Allah Ta'ala. Mau minta sana. Dah. Jadi hari ni kerajaan bersungguh untuk COVID. Rakyat bersungguh ke tak? Ambil tu. Benda cerita saat ni boleh implement dalam bab ngaji, dalam bab kerja, dalam bab semua. Nak rakyatnya satu kemahuan, satu kesungguhan, satu untuk membina keyakinan. Semua sekali dalam bab tu. Jadi bila dua-dua tu bersungguh, hak ni nak ajar pun bersungguh, hak ni pun nak belajar bersungguh, habis dah tak berjaya juga atas langit. Minta dengan Allah Ta'ala. Jadi hari ni kita kerajaan bersungguh untuk COVID ke apa, rakyat masih belum ada kemahuan untuk berubah. Kalau kerajaan bersungguh, rakyat bersungguh, dia tak berjaya juga, kita minta dengan Allah sekali atau minta dengan Allah dulu sebagainya. Kita tengok ya khudul kita bagi kuwah. Bagaimana Allah Taala bagi kekuatan kepada Yahya adalah kerana sana. Bagi kekuatan kepahaman, bagi kekuatan nak mengaji ke apa. Nak punca kuasa. Jadi hari ini saya rasa COVID ni gitulah. Kalau kita sungguh daripada kerajaan sungguh, rakyat sungguh, mohon Allah Taala, insya-Allah selesai. Situlah kita. Wallahualam. Baik, WB kita pun berada di akhir rancangan Semuka pada kali ini.
Untuk akhirnya, kalau YB sudah sebut tadi berkaitan dengan norma baru lah yang terpaksa kita hadapi waktu ini, dan PKPP pun diumumkan telah dilanjutkan sampai Mac, dan yang akhirnya boleh YB nyatakan harapan daripada pihak kerajaan negeri sendiri kepada rakyat. Tadi pun telah disebut sikit sebagai penutup perbincangan pada pagi ini. Okey. Kita kembali balik bahawa antara kerajaan dan rakyat kena tiada berpisah. Maknanya bukan saja satu tangan, tetapi rakyat juga sama-sama supaya semua ni berakhir dengan baik. Dan COVID ni seperti saya tadilah, kitanya sampai bila kita nak lari dengan COVID? Nak lari tak boleh. Kalau kita lari asyik lari tepuh minyak. Jadi dengan kata lain, kita kena duduk dengan COVID, kita kena tengok duk mana kelemahan COVID, duk mana kelemahan kita, lagu mana nak atasi. Dan semua kena berfikir lagu mana. Sebab seperti kata ni, mesej Allah Ta'ala bila dia atas ada benda yang nak rakyat kita, ada benda dia suruh kita berubah, ada bendanya. Dan kesemua ni kita rangkumnya ialah kita kena jaga kebersihan, kita kena jaga semua sekali. Dari segi penyakit yang sebut tadi, penyakit ni kita ada penyakit mental, penyakit fizikal. Penyakit fizikal dia ada penyakit yang berkaitan dengan penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Kau mana dulu? Penyakit berjangkit tidak berjangkit pergi ke mental kau, mental dulu kau gini. Saya baca dalam surah apa? Innal insana khuliqa halu'a. Tuhan buat kita sifat manusia ni keluh, kesah, kedekut, mudah sakit otak. Ilal musallin, melainkan orang-orang yang kalau sesak dia serabut, kalau kaya dia kedekut. Jadi saya duk perhati, bila Allah bui lagu tu sifat kita, Allah bui ubat dia musallin, semaya. Dan semaya itu ialah wa aqimis salata li dhikri. Dan semaya itu ingat Tuhan. Jadi nak royaknya mental kita nak segar bila hubungan kita dengan Allah molek. Bila otak segar, semua jadi comel. Sikap kita terhadap kebersihan, sikap kita terhadap pemakanan, sikap kita semua, sikap ni betulnya bila steering kita di otak. Jadi nak ayatnya masalah pemikiran, masalah gapo ni akan jadi tenang. Muka tu ada ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan kita ingat Tuhan, kita ingat gapo hubungan kita makin Allah, otak kita jadi setan molek. Jadi bila otak setan molek, semua hal lain insya-Allah jadi molek. Wallahu demikian para penonton yang dikasihi, kita telah berada di penghujung rancangan Semuka, dan pihak kami mengucapkan terima kasih, penghargaan yang tidak tinggal kepada Yang Berhormat Dr. Haji Izani Husin, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Kelantan, atas kesudian untuk bersama dengan rancangan kita kali ini dengan pelbagai topik yang telah dibincangkan sebentar tadi. Dan insya-Allah kita bertemu dalam lain rancangan Semuka dengan tagline Tampil Terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.